Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan hari ini sekali lagi saya sesi webinar bersama dengan agensi-agensi di bawah usul setiap permohonan usahawan Terengganu atau ringkasnya Future. Dan kali ini kita dah ada 28 kali mengikut sesi webinar berkenaan dengan maklumat-maklumat terkini dan program-program terkini yang dikendalikan oleh agensi-agensi di bawah Future. Dan pada hari ini kita amat bertuah sekali. Kita ada seorang pegawai ataupun Cik Azri kan, Cik Azri Zulkifli daripada SME Bank, Cik Muhammad Azri Zulkifli daripada SME Bank, dan akan bercakap mengenai kalau tengok hari ini Cik Azri ada satu statement SME Bank BIE PKS RM 300 juta. Di bawah dah ada surat khabar utusan Malaysia ini disiarkan satu berita yang menarik sekali di mana SME Bank melancarkan skim pembiayaan Lestari Bumi untuk membantu membangunkan usahawan mikro dan kecil atau perusahaan kecil dan sederhana melalui peruntukan pembiayaan sebanyak RM300 juta kepada utusan Malaysia yang telah dikeluarkan hari ini. Dan ini amat menarik sekali, dia akan membantu usahawan yang menghadapi masalah di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang belum diselesaikan dan insya-Allah akan beransur pulih dalam setahun dua ini, dan sama-sama kita doakan supaya ekonomi kita bergerak lari dengan pembangunan ekonomi negara. Dan pada hari ini kita akan bercakap mengenai sahabat yang saya katakan itu dengan pegawai SME Bank Cik Muhammad Azri Zulkifli yang lebih kurang dalam 15 minit ataupun setengah hingga 30 minit. Dan terlebih dahulu, Assalamualaikum Cik Muhammad Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Terima kasih. Baik tuan, baik tuan. Terima kasih jemput SME Bank untuk bagi talk hari ni. Dah minum dah? Alhamdulillah, minum dah. Jadi faham Cik Azri lately memang sibuk dengan proses permohonan baru daripada usahawan-usahawan yang membuat permohonan yang terkesan dengan pandemik PKS ni. Dan tadi difahamkan juga bahawa ini ada satu pameran di Duyung Marina bahawa kebanyakan usahawan belum tahu tentang skim-skim yang terkini dan skim yang untuk membantukah usahawan di tengah pandemik COVID-19 ini. Dan saya difahamkan ada satu skimkah iaitu TRFF kan? TRFF. Yang dikendalikan oleh SME Bank. Dan sebelum itu jadi mungkin orang sebelum mengenali lagi berkenaan dengan SME Bank ni, keseluruhannya saya nak tanya, apakah produk yang sebenarnya yang ditawarkan oleh SME Bank ni jadi? Okey, terima kasih Cik Zubir daripada YPU. Untuk perkenalan lah, SME Bank ni kita sebagaimana yang kita tahu adalah salah satu agensi yang ditubuhkan kerajaan untuk membantu usahawan. Kami dimiliki oleh MOF dan sekarang ni diseliai di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK. Okey. Secara umumnya SME Bank kita financing untuk pembiayaan sahaja. Kita bukan macam commercial bank, kita tak ada current account, loan perumahan, loan kereta tak ada. Kita cuma khusus untuk pembiayaan perniagaan sahaja dan kami punya produk 100% pembiayaan Islam. Sejak tahun 2019 lagi kita dah full-fledged Islamic banking, tapi kita hanya fokus kepada pembiayaan perniagaan sahaja. Secara umumnya kita produk-produk yang biasa kita bagi ni biasa merangkumi semua keperluan-keperluan untuk perniagaan. Yang paling majoriti yang banyak memohon dengan kita adalah untuk keperluan modal kerja, sama ada dalam bentuk pembiayaan tetap. Macam kita bagi, contohnya kita bagi satu jumlah pembiayaan 100,000, jadi kita terus masuk pada customer punya account dan account pelanggan boleh guna account dana tu untuk dia punya keperluan modal kerja untuk beli barang, bayar overhead dan sebagainya. Keduanya untuk modal kerja kita pun boleh juga bagi dalam bentuk OD, cash line.
Cash line. Cash line ni lebih kurang macam OD, yang mana line ni kena dibayar bila boleh ulang guna, revolving nature. Dia boleh ulang guna, bila customer bayar balik kita boleh top up kita punya line, dan setiap bulan dia ada serve minimum profit lah, macam OD lah, macam OD macam credit card. Dan juga untuk modal kerja kita pun ada juga bagi dari segi pembiayaan kontrak. Jadi kalau macam ada customer kontraktor yang dapat daripada kerajaan, kontrak-kontrak kerajaan, cuma kami punya skop buat masa ni limited untuk G2 hingga G4. Jadi kita memang ada spesifik kontrak financing untuk G2 hingga G4. Untuk kontrak-kontrak besar pun ada, cuma dia centralized di ibu pejabat. Jadi kami di cawangan ni tak handle lah. Tapi boleh je kalau ada permohonan kami akan panjangkan ke specialized unit di HQ lah. Itu untuk kontrak financing. Jadi ke ibu pejabat terus, bukan melalui boleh hantar permohonan ke cawangan, tapi kita akan panjangkan ke ibu pejabat sebab dia punya seliaan berpusat di HQ untuk kontrak financing yang G5, G7 semua tu lah yang besar-besar ni. Jadi kami di cawangan ni kita boleh handle G2 hingga G4. Kita ada spesifik produk untuk kontrak financing yang macam tu. Okay. Selain daripada untuk working capital, untuk modal kerja, kami juga ada pembiayaan aset. Jadi pembiayaan aset ni kira macam straightforward lah. Kita bagi, sama ada kita bagi pembiayaan untuk beli mesin, beli kenderaan, kita beli financing untuk buat bengkel ke, buat premis untuk kegunaan sendiri. Itu pun boleh. Cuma kami punya skop, kita tak boleh bagi pembiayaan untuk pembangunan property, hartanah yang bertujuan untuk dijual balik. Jadi untuk property developer memang luar skop SME Bank lah. Jadi kalau nak dalam aset bentuk bangunan dan premis ni, kita hanya khusus untuk kegunaan sendiri sahaja. Jadi kalau macam nak buat bengkel, kita ada usahawan nak buat bengkel production kopuk contohnya, kita boleh finance buat bengkel tu sendiri. Jadi itu antara projek-projek utama, produk-produk utama SME Bank lah. Dan juga ada juga kita bagi last kali mungkin produk dari bentuk jaminan bank lah. Jaminan bank, kalau ada mana-mana usahawan perlu ada biji, kita boleh bagilah. Cuma biji ni kita ada dua, satu biji yang 100% bercagar, jadi ini sekejap je. Ini untuk apa-apa biji yang keperluan biji yang dimohon, tapi kena 100% cagaran lah. Yang ni memang kita senang ni, kita bagi straightforward biji, dapat cagaran tunai, kita bagi biji. Itu straightforward, semua bank ada. Tapi kita juga ada biji yang kita package dengan, kalau macam tadi tu, pelanggan-pelanggan yang ada account untuk modal kerja, untuk asset financing, untuk beli material dan sebagainya, kita packagekan sekali dengan bank guarantee. Kadang-kadang keperluan tu dia datang sekali. Contohnya macam kilang padi contohnya. Kilang proses makanan, dia nak tepung. Dia nak tepung, mungkin supplier minta biji. Jadi kita akan bagi biji kepada supplier tu. Itu boleh kita masukkan dalam package kami lah. Itu basically produk-produk SME Bank yang ada lah. Okey. Itu antara produk-produk yang SME Bank ada secara ringkas ni. Sebenarnya saya rasa lebih mendalam lagi, mungkin ia ada detail ataupun cara peliti halusi lagi ke kategori-kategori itu. Ini cara ringkasnya, jadi itu dah ini. Ya tuan, biasanya kami masa pemohon tu datang, kita dah tanya dulu apa benda yang keperluan sebenar. Apa keperluan syarikat lah. Masa kita macam temu duga lah, temu duga mula-mula first perjumpaan kita boleh tanya dah apa sebenarnya keperluan perniagaan tu. Kadang-kadang usahawan ni dia tak nampak apa keperluan sebenarnya. Jadi kadang itu pun kita bantu balik apa benda yang dia nak sebenarnya. Ya, betul. Cik Aziz, kalau kita tengok dalam tempoh setahun, hampir setahun lebih dah ni pandemik COVID, bilangan permohonan tu ada peningkatan ataupun permohonan? Okey. Dalam konteks SME Bank, ya. Jadi memang kita sejak COVID tu bermula bulan 3 tu, bermula MCO tu, kami pun
bank negara banyak keluarkan produk-produk untuk membantu usahawan bangkit daripada COVID ni. Jadi SME Bank termasuk sebagai salah satu agensi yang kita terima dana ni, dan memang kalau nak ikutkan memang dari segi bilangan memang tinggi. Memang tinggi berbanding yang sebelum-sebelum ni, sebab selain daripada keperluan biasa perniagaan, memang ada satu lagi keperluan mendesak untuk pulihkan balik operasi. Jadi macam contoh masa mula-mula bulan 3 itu kita ada dana SRF, dana Special Relief Fund. Jadi Special Relief Fund ni memang betul-betul untuk kita bantu mana-mana yang terkesan dengan COVID. Jadi Special Relief Fund ni sekejap je. Dia launch bulan 3, bulan 4 dia dah habis. Habis dah. Sekejap je. Habis dah. Sebab tu Bank Negara keluarkan satu sebab tu Bank Negara keluarkan satu lagi TRRF ni. Sebab masa SRF tu banyak yang tak ada berpeluang. Jadi TRRF ni dia offer sekali lagi untuk mana-mana yang tak dapat bawah SRF dulu. Jadi dari segi bilangan ni memang kita nampak banyaklah. Apakah sebenarnya klasifikasi PKS sebenarnya perusahaan kecil dan yang ditetapkan oleh SME Bank? Okey. Untuk klasifikasi SME ini sebenarnya kita follow definisi SME daripada Bank Negara dan SME Corp lah. Jadi SME Corp. Jadi kalau macam kita akan tengok kalau macam untuk operasi perkhidmatan dan perniagaan-perniagaan selain daripada perkilangan, selain daripada perkilangan dan pembuatan, perkhidmatan, trading dan sebagainya, minimum SME adalah mana-mana operasi perniagaan yang ada jualan 300,000 ke bawah, dan jumlah pekerja tidak melebihi 5 orang. Itu mikro. Itu kategori pertama, mikro. Lepas tu dia akan naik kepada kategori kedua, kategori usahawan kecil. Usahawan kecil dia punya pekerja 30 orang, antara 5 ke 30 orang, dan dia punya jualan tak lebih 300,000. Dan seterusnya dia akan pergi ke sederhana. Sebab dia PKS ni perusahaan kecil dan sederhana. Dia ada mikro, kecil dan sederhana. Sederhana ni untuk bahagian perkhidmatan, jumlah jualan dia 20 juta maksimum, jumlah pekerja 75 orang. Tapi kalau untuk perkilangan, dia punya konteks tu besar lagi. Jadi kalau untuk perkilangan, minimum untuk SME classification sama macam mikro tadi, 5 orang pekerja dan 300,000 jualan, tapi dia punya maksimum dia sales 50 juta. 50 juta, wow. Dan jumlah pekerja tidak melebihi 200 orang. Itu klasifikasi maksimal untuk perkilangan. Perkilangan. Saya dah jelas tu bagaimana itu, mungkin usahawan-usahawan di luar sana mungkin dah jelas keterangan yang diberikan oleh Cik Azri kita. Dan untuk makluman semua, sekarang ini kita bersama dengan Cik Muhammad Azri Zulkifli daripada SME Bank, dan siri webinar ini diadakan oleh YPU bersama dengan agensi-agensi filter, dan pada hari ini kita bersama dengan SME Bank. So, soalan seterusnya Cik Azri, bagaimana cara untuk orang ramai memohon pembiayaan sebenarnya? Okey, kita biasa memang kita minta customer datang pada kita. Kita tak ada lantik sebarang ejen, mana-mana ejen perseorangan ke, kita punya broker, consultant ke, tak ada. Jadi sebarang permohonan boleh datang direct kepada SME Bank, borang-borang semua kita bagi percuma. Itu yang mana-mana yang nak datang secara manual. Tapi kalau macam zaman-zaman COVID ni, biasa kita galakkan melalui online. Kita pun ada, boleh memohon secara online. Boleh masuk kita punya website www.smebank.com.my, dan kat situ ada push pilihan untuk memohon secara online. Tapi in the end dokumen-dokumen masih diperlukan lah. Mungkin sekejap lagi kita cerita lah apa benda keperluan dokumen untuk memohon. Dan ringkasnya dia perlu direct dengan SME Bank, pergi ke SME Bank bertanya ingin lebih detail kan, jadi boleh mudah mendapat penerangan. Ya betul lah. Teliti atau cara pun detail, cara detailnya. Ya betul. Sebab kadang-kadang ada juga skop-skop pembiayaan yang di luar skop SME Bank. Jadi ada juga kita buat screening dulu mula-mula. Jadi kebiasaannya kita akan tanya dulu apa keperluan sebenar dia. Jadi kalau betul dia ada kelayakan, boleh memohon, memang baru kita akan bagi borang. Sebenarnya Cik Aziz,
bank ni dia tidak memberatkan apa-apa pun kepada usahawan. Sebenarnya usahawan yang perlu memenuhi kriteria dan lengkapkan dokumen, insya-Allah SME Bank tidak keberatan untuk meluluskan permohonan, kan? Betul tak? InsyaAllah. Kebiasaannya permohonan tu tak cukup dari segi dokumen. Jadi antara yang menyebabkan dia jadi lambat, delay tu sebab bila tak cukup dokumen, kami tak boleh nak proceed dari segi penilaian penuh. Jadi memang bila maklumat tak lengkap ni, biasanya kami akan bagi, contohnya macam kita bagi tempoh pertama 5 hari bagi maklumat penuh. Kalau tak dapat, kita bagi reminder sampai 14 hari. Jadi bila 14 hari tak terima, kami KIV dulu permohonan tu. Jadi itu yang kadang-kadang orang tak faham tu. Orang tak faham bila maklumat lengkap, dia ingat dia dah hantar mula-mula tapi masih tak lengkap, jadi kita tak boleh nak proceed. Tapi kalau maklumat lengkap memang insya-Allah dalam tempoh, kalau macam piagam SME Bank, kita punya tempoh 30 hari maksima daripada tarikh maklumat lengkap kami terima untuk dapatkan keputusan. 30 hari insya-Allah. Sebenarnya cukup mudah je Azri, kalau kita memenuhi syarat semua, kan mudah je, kan. Sekejap je, kalau lengkap memang sekejap je dari segi processing ni, insya-Allah. Seterusnya Azri, kita pergi kepada main point kita pada hari ini. Soalan yang main point kita itu, target relief and recovery facility ataupun TERRF. Dulu SRF kan dulu, kan. Ya. Adalah satu program yang menyediakan bantuan dan sokongan untuk PKS dalam sektor perkhidmatan kepada usahawan yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Boleh tak Cik Aziz jelaskan lebih lanjut mengenai TRRF ini secara detail ni tadi? Okey. TRRF adalah singkatan untuk Targeted Relief and Recovery Facility. Ini memang dana yang dilancarkan oleh Bank Negara sebelum ni. Macam saya cakap tadi, antara tujuan inilah untuk bagi juga pada orang yang belum dapat bantuan COVID pada yang SRF sebelum tu. Okey. Objektif dia lebih kepada untuk membantu membangunkan balik mana-mana bisnes yang terkesan. Sebab MCO, sebab kurang jualan, sebab COVID, tak boleh nak operasi, tutup separuh hari dan sebagainya. Jadi yang ni, TRRF ni dia open untuk kebanyakan bisnes yang dicuplik oleh usahawan, kecuali industri pelancongan dan yang berkaitan dengan pelancongan. Sebab apa? Industri pelancongan dah ada dia punya spesifik, dia punya fund, dia panggil penjana tourism. Buat masa ni masih ada lagi dana penjana ni. Jadi sebab tu bila untuk tourism dia tak bagi yang ni lah, sebab dia dah bagi yang lain. Jadi yang ni untuk yang lain-lain pula. Okey. Untuk TRRF ni dia terbuka untuk SME, kalau ikut kita punya kategori tadi, SME tadi, mikro, kecil dan sederhana, dia kena layak kategori di bawah SME, dan dia memang ada terkesan, kena tunjuk bukti terkesan dari segi COVID lah, ada kurang jualan, rugi, banyak kos terpaksa bayar dan sebagainya. Tapi dia terbuka kepada industri perkhidmatan dan industri-industri yang berkaitan perkhidmatan sahaja. Macam yang disenaraikan oleh Bank Negara, kalau ikut dalam website Bank Negara untuk TRRF ni, dia ada untuk personal service macam repair komputer, laundry, salon rambut dan sebagainya, kedai kosmetik, dan juga untuk F&B, food and beverages services activities, macam catering, restoran, dan yang ketiga human health and social work. Ni untuk yang macam perkhidmatan kesihatan dan sebagainya, ambulan apa semua. Art and entertainment and recreation, ni lebih kepada seni dan hiburan lah, dan rekreasi. Wholesale and retail trade, ni lebih kepada untuk trading, dan juga professional services macam consultant, scientific professional services, law firm, konsultan cukai dan sebagainya. Jadi industri untuk TRRF ni lebih kepada industri services, ya. Okey. Antara syarat utama dia, kalau yang sesiapa yang dah dapat SRF sebelum ni,
tak dapat buah TRRF ni. Oh, Dia ni memang nak bagi betul-betul mana yang belum dapat. belum dapat. Jadi siapa yang belum dapat SRF, siapa yang belum dapat penjana financing, siapa yang belum dapat penjana tourism, barulah layak boleh mohon bawah TRRF. Okey, jumlah maksimum pembiayaan untuk ni 500,000. Jumlah minimum di SME Bank kita akan minta 100,000 ke atas lah, sebab memang skop SME Bank 100,000 lah. Mungkin di bank lain mungkin low lagi limit dia, tapi di SME Bank minimum kita 100,000. Tujuan pembiayaan hanya untuk working capital saja, modal kerja saja. Modal kerja saja. Dia TRRF ni memang dia tujuannya untuk baik pulih lah, baik pulih perniagaan yang terkesan dengan COVID. Jadi logiknya mungkin kita nak cover balik kita punya macam gaji pekerja, nak kena beli balik kita punya stok-stok kedai contohnya. Jadi itulah yang kita bagi modal kerja saja. Asset financing tak boleh lah, kalau nak beli mesin dan semua tak boleh bawa TRRF. Maksimum tempoh pembiayaan adalah 7 tahun. 7 tahun. Termasuk 6 tahun moratorium. 6 bulan. 7 tahun maksimum tempoh termasuk 6 bulan moratorium. Jadi moratorium ni kita bagi kelonggaran, tak perlu bayar dulu lah. Kita bagi tempoh bernafas dulu, jadi biar bisnes tu boleh recover balik apa semua dalam tempoh 6 bulan selepas dapat pembiayaan. Cuma dalam 6 bulan moratorium tu macam sebelum ni lah, masih ada kadar keuntungan yang dikenakan, cuma jumlah charge tu dia bawa ke belakang. Jadi dia akan start balik pada bulan ke-7 tu. Jadi dia punya kadar keuntungan dalam 6 bulan pertama tu dia dah prorate kan, dia dah sebarkan atas tempoh-tempoh yang lain lah, yang kalau macam 7 tahun, 6 tahun setengah tu dia spread out dalam tempoh pembiayaan tu. Okey, kadar keuntungan TRRF ni memang murah, 3.5%. 3.5? 3.5%. Wah tu termasuk guarantee fee. 3.5% termasuk guarantee fee. Guarantee fee ni sebenarnya merujuk kepada jaminan. Halo, Cik Zui? Dengar? Dengar. Okey. Guarantee fee ni merujuk kepada jaminan daripada syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP ataupun CGC. Jadi untuk TRRF ni memang akan ada jaminan daripada kerajaan. Jadi pemohon tak perlu letak sebarang cagaran. Jadi memang ini kita akan dilindungi oleh jaminan kerajaan lah, sebanyak 80%. Jadi guarantee fee tadi 0.5% tu dah termasuk dalam 3.5 tadi. Dah termasuk ya. So tak perlu bayar suku lah, memang dah ada dalam tu. Okey. Untuk TRRF ni tempoh dia daripada 1 Disember 2020 sehingga 31 Disember 2021 ataupun sehingga dana habis. Dan kalau ikutkan hari itu bank SME Bank memang kita dapat 100 juta. Tapi nampak gayanya sekarang ni dah nak habis dah. Saya tadi dengan satu skim yang dibuat oleh MIDS, 100 juta dalam masa 2-3 bulan dah habis. Kami pun sama ni. Jadi TRRF ni pun bahkan nak habis ni. Jadi kami mungkin akan cuba buat permohonan tambahan lah, tapi kita tak tahu lah tu. Itu kalau ada insyaAllah lah, Alhamdulillah. Tapi buat masa ni 100 juta yang dah diallocate sebelum ni ke SME Bank, memang dah nak habis lah ni. Memang dah nak habis. Masa apa cepat dia dapat? Tinggal dalam bawah 10 juta je sekarang. Daripada 100 tu memang sekarang tinggal bawah 10. Tapi itulah kami sedang memohon untuk tambahan, tapi tak tahulah dapat ke tak. InsyaAllah dapat kot. Itu mungkin kalau ada kita akan bagi tahu. Kita doakan supaya peruntukan itu ditambahkan lagi. InsyaAllah. Amin. Okey. Okey. Kita orang doakan supaya peruntukan itu ditambahkan lagi. Insya-Allah. Okey. Okey. Kita orang doakan supaya peruntukan itu ditambahkan lagi. Insya-Allah. 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 Amin. Amin. Okey. Kita doakan supaya peruntukan itu ditambahkan lagi. Insya-Allah.
Okey, antara butiran-butiran lain yang saya mungkin boleh bagi tahu, okey, Jadi dia tak boleh bagi untuk okey, dia dah TRRF ni hanya dalam bentuk modal berjangka sahaja, modal kerja berjangka. Dia macam tadi saya kata ada cash line tadi tak boleh lah. Jadi kita bagi modal berjangka saja, kita bagi term financing. Jadi kalau contoh loan financing 100,000, kita akan bagi 100,000 masuk ke akaun, jadi bayar balik bulanan selepas tu dalam tempoh 7 tahun. Ya. Okey, tapi itulah ada juga yang bidang-bidang yang kita tak masuk lah untuk TRRF ni. Memang kita sentuh sikit bidang-bidang di apa? luar skop pembiayaan TRRF. Okey, pertamanya kita tak boleh bagi untuk pembiayaan saham. Kita tak boleh bagi untuk saham, ini memang tak boleh, itu di luar skop SME Bank. Keduanya, kita tak boleh refinance kemudahan-kemudahan lain. Kalau macam contoh customer ada akaun di bank lain, tiba-tiba nak refinance, memang tak dapat lah. Ini kita bagi khusus untuk modal kerja pusingan. Okay. Pembelian hartanah, itu tak boleh. Termasuk pembelian vacant land, itu pun tak boleh juga. Pelaburan di macam dalam syarikat-syarikat investment holding, itu memang tak boleh. Pembiayaan untuk stock in trade dalam money market pun tak boleh. Itu tak boleh. Lepas tu lain-lain tu ialah kalau macam aktiviti-aktiviti yang yang melanggar hukum syarak, macam perjudian, ada minuman keras, ada aktiviti-aktiviti yang melanggar syariah, memang kita tak masuk lah. Itu antara skop-skop yang tak masuk di bawah TRRF ni. Itu saja Cik Zubir untuk setakat ni kalau untuk bahagian TRRF ni. So saya rasa Cik Aziz boleh war-warkan lagi benda ni kan. Saya kira PU kan mancing war-warkan TRRF ni sebab mungkin ramai lagi usahawan yang PKS kita belum tahu skim ni Cik Aziz kan, betul tak? Diorang dah ya betul. Kita akan hebahkan lagi supaya diorang dah ambil kesempatan, daripada ambil kesempatan untuk meningkatkan perniagaan ataupun menolong perniagaan yang terkesan kerana pandemik PKS ni. Cik Aziz. So Cik Aziz, saya rasa dah jelas berkenaan dengan TRRF tu. Saya nak sentuh sikit sebelum kita berakhir pada sesi pada pagi ni, iaitu berkenaan dengan Cik Aziz ada sebut lagi banyak dengan penjana pelancongan. Yang kebanyakan yang terkesan dengan pandemik sekarang ni adalah usahawan-usahawan dalam sektor pelancongan. So contohnya Cik Aziz, kalau kita tengok pengusaha bas, memang terkesan untuk pengusaha bas, mana kebanyakan basnya tidak dapat berjalan ataupun tidak dapat meneruskan perkhidmatan kerana pandemik ini. Dan boleh Cik Aziz bercakap sikit mengenai dengan penjana pelancongan yang boleh membantu pengusaha-pengusaha pelancongan. Okey. Memang penjana kita panggil penjana tourism. Penjana tourism fund ni. Penjana tourism, kita short form dia PTF. PTF. Okey. Dia pun sama, memang kita khususkan untuk mana-mana aktiviti pelancongan yang terkesan dengan COVID. Memang kalau ikutkan sekarang ni pelancongan memang terkesan habis lah. Dengan MCO-nya, dengan pelancong-pelancong tak boleh berjalannya. Jadi memang kena lah, memang tourism memang teruk kena. Memang Jadi untuk PTF ni kita ada fund minimum 75,000 untuk satu pemohon dan maksima dia 300,000. Okey. Jadi yang ni kita bagi khusus untuk mana-mana, ialah dia lebih kepada macam tadi, kita bagi untuk modal pusingan, modal kerja. Dan of course dia kena di bawah kategori SME lah macam tadi tu. Dia cuma yang PTF ni dia open. Dia pertama dia boleh bagi atas modal kerja, dan yang kedua kita boleh beli aset. Cuma kalau aset ni mungkin aset-aset yang kecil-kecil lah. Kalau 300,000 ni tak banyak kita boleh bagi kan untuk aset. Kalau nak buat hotel, nak banner bangunan memang tak cukup kan. Jadi 300 ni untuk yang pembelian aset ni mungkin aset-aset kecil-kecil lah yang boleh membantu dari segi
membangun kembali perniagaan. Ya. Dia punya tempoh dia sama juga macam tadi, 7 tahun, Okey. termasuk 6 bulan moratorium. Okey. Moratorium. Kadar pun sama, 3.5%. 3.5% juga. Kadar sama 3.5% dan dijamin juga oleh SJPP. Jadi pemohon-pemohon PTF tak perlulah tak perlu apa kata bagi cakaran lain lah. Okey. So apa ni? Okey. Ramai pemohon daripada industri pelacuran yang jadi setakat ni di Terengganu. Ada, memang ada. Cumanya ada yang tak cukup syarat. Okey, mungkin saya tertinggal tadi. Untuk yang TRRF dan PTF ni, kita punya kriteria utama ni dia dah 2 tahun operasi. Oh, dah 2 tahun. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 2 tahun operasi, dan kita memang nak tengok dia punya audited account ataupun management account. Cuma kalau macam sekarang ni audited, yang wajib kita akan minta audited 2019. Itu untuk syarikat sendirian berhad lah. Kalau syarikat milikan tunggal ataupun perkongsian, kita akan minta yang akaun pengurusan sajalah. Ya, tengok dari segi aliran tunai tu semua kan. Ya, betul. Lain-lain syarat untuk PTF ni kebanyakannya sama je macam TRRF tadi. Memang inilah TRRF tadi untuk yang bukan pelancongan, yang ni untuk pelancongan. Tapi dia punya kriteria dana tu lebih kurang sama. Okey. Okey, jadi dah jelas lagi mengenai bulan ni, banyak lagi yang skim-skim ataupun dana-dana yang ada dengan Cik Azri. Mungkin kita akan kupas mungkin di lain masa, Cik Azri. So terima kasih Cik Azri. Kalau Cik Azri ada sepatah dua kata sebelum kita berakhir pada hari ini, pagi ini, Cik Azri. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada YPU untuk bagi peluang kita untuk war-warkan maklumat mengenai pembiayaan SME Bank, dan mungkin ini juga peluang kita untuk bagi promosi pada usahawan-usahawan di luar sana yang perlukan pembiayaan, boleh datang pada kita. Kami kalau siapa-siapa yang tak tahu lokasi, SME Bank Kuala Terengganu berada di Menara Yayasan Islam, ground floor di Jalan Sultan Omar, sebelah di IPK ni. Dan kalau ada apa-apa nak berhubung, mungkin boleh berhubung dengan talian kami 0962235588 ataupun nak call handset saya pun tak ada masalah, 013-393-0543. Jadi saya pun mungkin mohon bantuan YPU lah kalau ada mana-mana customer yang perlu, yang nak cari pembiayaan. Cumanya kami di SME ini dia biasanya kalau usahawan kecil ni dia ada kelas-kelas dia. Jadi kalau macam kecil bawah 100,000 mungkin kita tak boleh nak pertimbangkan lah, kecuali yang PTF tadi 75,000. Jadi kalau yang usahawan mikro yang memerlukan bawah 100,000 mungkin kita akan cuba salurkan kepada agensi. Tapi kalau tapi kalau 100,000 ke atas, insyaAllah kami akan cuba. SME Bank banyak duit untuk diberikan kepada usahawan. 100,000 ke bawah mungkin agensi-agensi yang lain dah banyak membantu, dan yang kedua betul. Kita tak mungkin terus boleh kepada SME Bank yang terletak di Menara Yayasan Islam, masuk aja pintu pagar, tertempan dah signboard SME Bank, dan boleh jumpa terus dengan Cik Azri atau pegawai lain yang bertugas. Okey, terima kasih Cik Azri untuk setakat tu hari ini. Okey, sama-sama Cik Zubir. Sesi webinar kita pada hari ini, dan sekali lagi Cik Azri terima kasih kerana bagi berpeluang untuk menerangkan berkenaan dengan TRRF ni yang mungkin usahawan-usahawan kita belum tahu ni, dan saya syorkan ataupun saya minta usahawan-usahawan ambillah peluang dana yang disediakan oleh SME Bank supaya dapat membantu perniagaan, supaya kita tu berterusan dan juga untuk perkembangan perniagaan usahawan-usahawan di Terengganu, PKT Terengganu. Sekian, terima kasih sekali lagi Cik Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.